Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zawawi bin Nurdin. Pada hari ini akan membentangkan tentang poster saya yang bertajuk Kolar Putih dan Biru. Oke, pertama sekali kita perlu ketahui apa itu jenayah kolar putih dan kolar biru. Kolar putih adalah yang melibatkan penipuan keuangan, sama ada mungkin dalam bentuk rasuah, scam. Itu adalah kolar putih. Manakala kolar biru pula, kolar biru adalah jenayah yang dilakukan secara fizikal, seperti mencuri, merompak. Dia menggunakan fizikal. Seterusnya mari kita lanjut ke perbezaan di antara kolar biru, kolar putih dan kolar biru. Perbezaan antara dua ini adalah, pertama kita lihat dari dia punya segi motivasi, kenapa orang mau buat benda tu. Oke, kalau kolar putih dia dapat motivasi karena dia ingin mendapat keuntungan keuangan. Jadi dia sanggup tipu, scam, buat rasuah. Kalau kolar biru pula, mereka mendapat motivasi karena mereka ketiadaan uang. Jadi maksudnya mereka memerlukan duit untuk kelangsungan hidup. Jadi apa yang dorang buat, dorang akan merompak, dorang akan mencuri. Itulah seterusnya. Perbezaannya dari segi kaedahnya pula, kalau kita lihat dari kolar putih, dia melakukan penipuan untuk mendapatkan duit itu. Manakala kalau kolar biru pula, dorang melakukan keganasan. Oke, lanjut untuk yang ketiga, dari segi dia punya impact ataupun kesannya. Kalau kolar putih ini kira akan mengalami kemerosotan ekonomi, kehilangan uang yang besar karena orang-orang di atas melakukan salah guna kuasa untuk mengaut keuntungan demi keuntungan pribadi. Manakala untuk kolar biru pula, oleh sebab jenayah berlaku, jadi orang akan takut pasal keselamatan diri. Oke, mari kita lanjut ke kesan jenayah kolar putih dan biru. Untuk kesan jenayah kolar putih, tidak stabilan ekonomi negara berlaku kerana banyak seperti yang saya cakap tadi, orang-orang atasan salah menggunakan kuasa dan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Kala untuk kolar biru pula, kecederaan fizikal akan berlaku terhadap mangsa. Seperti yang kita tahu, kolar biru ni memerlukan akan menggunakan kekerasan fizikal untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Macam contoh, dia meragut seseorang punya beg secara paksa, jadi mungkin akan mengalami di situ kecederaan. Lanjut kepada contoh kes jenayah kolar putih yang ada terdapat di Malaysia. Pertama, kita ada kes Handle 1MDB pada tahun 2015, yaitu pelakunya Datuk Seri Najib, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Beliau telah didakwa kerana menyalahgunakan dana 1MDB untuk peribadi sendiri. Okay. Seterusnya contoh yang kedua, seperti dalam poster, kes salah urus dana tabung haji pada tahun 2018, yaitu pelakunya atau Ahmad Husni Hanadzla. Beliau telah dinamakan dalam beberapa laporan berkaitan pengurusan dana. Akhir sekali, mari kita tahu ciri-ciri penipu. Seorang penipu, pertama, penipu ini berkarismatik dan berkeyakinan. Jadi kebanyakan penipu ni mereka mempunyai personality yang menarik, yang dapat mempengaruhi orang lain. Orang ini akan tunjukkan keyakinan diri mereka yang sangat tinggi untuk memanipulasi ataupun menipu mangsa. Terusnya, berpengetahuan. Latar belakang biasanya untuk penipu ni, dorang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan ada sedikit pengalaman dalam bidang keuangan. Jadi dorang boleh dapat duit itu secara selamat untuk mengelakkan dorang ditangkap. Akhir sekali, berstrategi.
penipu ini biasanya mereka orang akan rancang strategi itu secara sistematik dan teratur dan tidak akan cepat mengalah. Kalau gagal, orang akan coba kaidah lain lagi. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berwaspada, peka, dan berhati-hati terhadap jenayah seperti ini untuk mengelakkan penipuan, kecederaan, kerugian, dan sebagainya. Saya Zawawi, sekian dari saya. Terima kasih.